Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Untuk perkongsian ni kita akan berkongsi macam mana kita nak join Google Classroom. Macam mana kita nak create Google Classroom. Kita mulakan bagaimana kita nak bina Google Classroom. Mula-mula kita perlu berada di kelas lah. Okay, saya akan cuba buka folder baru. Okay, kita pilih di titik-titik ni sebelah kanan sebab tadi kita dah masuk dalam email rasmi kita. Jadi bila kita ada titik 9 sebelah kanan ni, okay, kita mulakan dengan kita boleh pilih account. So, kita aktifkan account kita. Jadi bila kita letak account je, kita akan berada pada account rasmi kita lah. Okay, kita boleh pergi Google Classroom. Bila kita masuk Google Classroom, dia akan pergi tab baru. Okay, ni Google Classroom saya. Okay, untuk berada di Google Classroom, okay, setelah berada di Google Classroom, kita akan tambah, kita nak buat kelas baru lah kan, kita nak naik SEM baru, kita akan ada, kita buat kelas baru. Okay, kepada yang dah pernah ada kelas-kelas sebelum ni, tak ada masalah sekiranya kita nak kekalkan kelas-kelas ni. Ataupun kalau kita tak nak, kita boleh remove. Okay, contohnya, tapi kita ajar kita nak okay, contoh kita nak create, kita ada create class. Pergi dekat tambah sini, kita ambil create class. Okay, create class kita, create class yang pertama ni, kita letakkan sebagai class name ni, kita letakkan subjek, kod subjek. Kod subjek, kini kita nak buat sama-sama, kita letakkan kod subjek unik sikit lah. Kita letak IGC. IGC ni Intensive Google Classroom. Okay, kita pakai kod 007. Ni mungkin untuk macam kalau ikut kat situ saya ada sejarah sebelum ni EDP 3063, kita ada MTS 3182, ni subjek-subjek yang kita akan dapat SEM depan lah. Ni ikut subjek. Kalau takut terlupa, kita letak kat tepi tu sebab nanti kita nak buat yang baru kan. Ikut subjek. Okay, ikut subjek. Okay, kat section ni, okay, kat sekiranya menggunakan pelajar unit rasmi, jadi kita terus tulis kat situ lah macam kita. Mungkin kalau kita untuk pensyarah ni, kita pilih pensyarah IPG KTAA. Kat sini kita masukkan kumpulan atau unit yang ambil subjek tu. Dan kita fokus teruslah untuk subjek. Kita nyatakan penuh nama subjek tu. Kalau pentadbiran pesan. Sekarang ni kita buat contoh untuk kita ya. Kita sebut intensive Google Classroom. Okay, room kita boleh letak atau kita nak tinggalkan lah. Okay, tak ada masalah. So yang atas tu requirement lah. Okay, kita tekan create. Ni kelajuan nama mana ke apa semua ni dia akan tengok selagi-lagi banyak kelas, lagi dia lama lah dia nak create kan. Okay, sekarang ada kat sini. Ni kelas kita, kelas atas talian kita. Ni kelas yang telah kita ada dalam, ni lah ada dalam kita punya kelas talian. Okay, sekarang kita nak tengok macam mana. Okay, kita boleh pergi dekat sini, di sini ada 3 garisan ni. Kita tengok kalau ni dia bila kita create, jadi kita boleh tengok juga kelas ni. Kita boleh pilih. Okay. Kita kalau sebab kita rasa tersalah daftar, kita nak delete, kita boleh pergi pada titik 3 ke atas ni. Kita keep. Okay, tak apa, it's okay. Okay, apabila kita delete kelas, kiranya kelas tu kita dah ada bahan apa semua kan, kita tak payah risau. Sebab dalam kelas, dia ada folder khas. Apa-apa barang assignment yang telah pelajar kita hantar, ada dalam folder classroom. Okay, folder classroom. Tak apa, nanti kita akan pergi. Ni kita macam mana kita nak create kelas dulu ya. Okay, sekarang kita pergi kelas kita. Okay.
Kelas kita tengok sebelum kita pergi kelas, so kita pergi people lah. Sebab kelas kita ni kita tak jemput orang lagi. Bila kita tak jemput orang lagi, kita je lah ada dalam ni. Okay, kita tengok dia. Okay, kita hanya ada kita kat situ, teacher. Kita nak letak student. Okay, student kita boleh invite atau kita bagi kod. Kalau sebelum ni macam mana kita ambil je kod ni? Okay, boleh. Kita ada pilihan sama ada kita ambil kod ni, kita bagi semua orang isi. Boleh. Tak ada masalah. Kalau macam sekarang kita nak paskan, kita nak tambah 3 orang pelajar, boleh paskan dengan kod ni pada kawan-kawan atau kita sesama peserta kan, kita supaya kita nak wujudkan pelajar. Boleh, tak ada masalah. Dan sekiranya kita telah tahu email pelajar, kita boleh add. Bila invite dekat sini, kalau kita ada data pelajar, kita boleh masukkan je. Okey, contoh, saya ada data peserta dalam kelas ni, saya akan copy. Okey, ni data yang saya ada. Saya akan mungkin ada Cik Syahnam Cik Syahnam. Bersih. Okey, ada Cik Syahnam. Sebab untuk akaun MOE, peserta kita hanya daripada MOE account. Okey, saya akan letakkan letak bos kita. Ctrl C, Puan Rafidah. Copy. Ada. Ataupun kita boleh letakkan saya ni Susri, Cik Nazri, Ctrl V. Kita klikkan. Okay, so kita tadi saya cakap kita buat tiga pelajar, so kita akan hantar invite. Okay, sekarang ni semua pelajar saya ni belum aktif. Belum aktif dan kita akan tunggu dia orang terima invitation dia akan aktif. Okay. Dan macam ni kita nak tambah cikgu pun macam tu juga. Okay, kalau kat sini mungkin saya akan tambah, mungkin kita nak tambah pemantau atau registered by. Saya cuba ambil Dr. Khairuddin. Proceed. Dr. Khairuddin invite. Okay. Ni kita boleh remove. Bila kita buat apply, kita boleh remove. Mungkin selepas pemantauan, kita boleh remove dia. Okay, so dekat pelajar pun kita boleh remove sekiranya tersalah isi, kita boleh remove. Okay, ni semua kita akan tunggu bila dia sahkan. Ini cara kita nak jemput lah. Okay, selepas kita dah ada pelajar, kita ada cikgu, mungkin kita akan mulakan kelas kita dengan topik perbincangan yang kita nak. Kita boleh mula kat sini lah. Kita boleh bagi tahu, okay, selamat pagi, atau Assalamualaikum, atau intro lah, kita nak bagi tahu tentang apa kan. Okay, kat sini saya mulakan dengan selamat datang ke kursus intensif ke classroom. Okay, kat sini enter tak berfungsi, kita kena post. Okay, post ni pun kita boleh post terus atau kita post schedule. Okay, kita boleh post terus, maknanya semua lepas tu anak murid kita akan nampak lah dekat wall. Macam saya ni kita akan mulakan dengan post terus ya. Kita tengok post terus. Okay, ni dalam wall kita lah. Okay, so pelajar kita akan dapat macam ni juga. Selamat datang ke kursus. Okay, kat sini akan berlaku, mungkin akan berlaku perbualan dan juga mungkin berlaku soal jawab atau kita trigger idea kan, tanya gambar. Okey, ni salah satu. Mungkin juga kita boleh mulakan dengan update kedatangan. Update kedatangan, kita boleh tulis kat situ, update kedatangan anda di sini. Okey, contoh saya nak edit balik. Selamat datang ke Razul. Sila daftarkan kehadiran anda. Ini apa dia kena buat? Kita boleh suruh dia sebut ya atau tidak, ataupun masukkan dia nama sendiri.
Di sini. Boleh edit, tak ada masalah. Okay, so. Okay, boleh. So, updated lah. Ni secara manual lah, sekiranya kita mungkin tidak menggunakan Google Meet. Okay, tak apa, kita apa nama dia, ni untuk bagaimana kita kelas yang kita guna. Ni guna stream ni macam wall lah, wall, semua pelajar boleh access lah. Okay. Kemudian selepas kelas ni mungkin kita ada sedikit assignment atau task kita nak hantar kan. Okay, dalam ni kita pergi pada classwork. Okay, kita create. Okay, mula-mula assignment lah kelas pertama kan. Okay, assignment. Okay, kita pakai assignment ni tugasan kita nak buat sore. Kita pergi dulu pada material. Material yang kita nak bagi dekat sini, contohnya kita nak bagi perancangan kerja khusus kan. Kita nak bagi perancangan kerja khusus. Ataupun kita nak bagi material untuk kelas pertama, cara ciri-ciri pelajar cemerlang kita bagi. Mana kita tak memerlukan feedback daripada pelajar lah. Ciri-ciri pelajar cemerlang. Okay, kita mungkin pesan atau baca ni optional, kita tak isi pun tak apa. Okay, di sini kita boleh create topik kita supaya dia bersusun. Okay, kita sebagai pengenalan atau introduction kan untuk kelas ni. Okay. Cara kita untuk material untuk kelas pertama, mungkin target group kita pada semua pelajar. Okay, andai katakanlah kita pada hari kelas kita rasa tak sempat, mungkin meeting tak habis, jadi kita dah buat preparation tapi kita tak nak publish awal kat budak. Takut budak dapat awal, so kita boleh set schedule. Okay, tak apa, ni sekarang ni saya dah kongsikan file, jadi kita boleh ambilkan kita punya maklumat tu daripada Google Drive kita. Tadi saya dah kongsikan file Google Drive kita. Kalau ikut folder tu saya bagi nama GC Shikin. Okay, kita tengok my drive. My drive ni berakhir ada yang GC Shikin. Okay, dalam GC Shikin ada beberapa. Okay, tadi saya kata saya nak sharekan tentang ciri-ciri pelajar cemerlang. Okay, kita klik cemerlang, kita add. Okay, sekarang dah ada kan. Kita ada pengenalan. Okay, bila kita dah buat semuanya, automatik adalah save. Kita tengok sebelah kanan kita, tadi dia tulis saving, sekarang dia save. Sebarang perubahan akan berubah. Contohnya kita klik, oh tadi tulis ciri-ciri cemerlang, rupanya nota dia kita nak selari kan. Kita tulis 10 rahsia. 10 rahsia jadi pelajar cemerlang. Nampak belah kanan kita tu ada tulis saving. Okey, saya tukar lagi sedikit, kebetulan nak C huruf besar. Okay, ada saving. Dia akan save, auto save. So, sekarang dah save. Okey, kita nak post. Tadi kita dah post bila salam pengenalan. Ni kita nak buat delay, kita schedulekan. Kita boleh tetapkan bila kita tarikh yang kita nak publish, tarikh yang kita nak paparkan mesti akan datang. Tarikh atau masa dia tak dated Okay. So saya post lah. Okay, jadi kita boleh tengok kat stream. Stream ni tempatnya meletak. Okay, dia akan turun di urutan macam ni. Mana yang pertama akan berada di bawah lah. Dia akan FIFO prinsip lah, first in, first out. Mana siapa yang masuk dia akan ke bawah kan. So first ada, so dia akan turun bawah lah macam tu. Okay, so pelajar akan ada di sini lah. Okay. Okay. Ni macam mana kita guna material. Macam kita letak material. Okay, contohnya apabila kita create, kita nak quiz. Kita nak assignment. Kita nak assignment, pelajar akan hantar. Dia ada platform hantar. Okay, katakanlah kita nak assignment ni, kita masukkan, kita nak letak assignment, tugasan satu apa? Tak kita panggil lah.
laporan pasal lah kita satu pasal satu. Okay. Kita bagi sedikit maklumat pasal individu. Okay. Mungkin kita highlightkan pasal individu, markah mungkin mewakili 20 markah. Markah penuh 20. Sikit kan. So kita letak kat sini key point yang kita nak tanya ni kata 20. So kita editkan 20. Tak ada masalah. Berapa pun nak buat kat sini tak ada masalah. Okay, edit. Okay, kita rasa dia perlu hantar minggu depan. Atau 19 kita letak 19. Jam berapa ni optional. So kalau kita rasa kita letak pukul 2 petang. Okay, pukul 2 lah. Jadi, okay, 2 PM. Okay, topik. Jadi kita letak topik ni, sama ada topik ni kita nak bahagikan ikut tugasan atau ikut subjek, ikut topik yang sedia ada. Contohnya topik satu tugasan kan. Okay, jadi kita assign pun kita boleh pilih. Sekiranya saya nak hantar 19, saya nak publish 18. So kita nak sehari semalam je budak buat. Okay, boleh. Kita schedulekan pada 18 pukul 2 petang. Schedule. Okay. Bila kita schedule, dekat kita punya ni kelabu. Nampak tak? Kelabu kan? Okay, kalau kita tengok macam mana, bila kita stream, dia tak nampak lah. Okay, dia tak nampak. Bila dekat classwork ni, kita sebagai cikgu je nampak. Okay, pelajar tak nampak. Jadi kita akan pergi stream pun kita pelajar tak nampak. Okay. Kepada yang mungkin rasa cepat tu, kita boleh ni video, boleh feedback lah sikit, boleh play, stop kan, pause kan. Okay, seterusnya saya akan pergi untuk cover quiz assignment. Okay, untuk quiz assignment, okay, saya nak quiz bomb. Maknanya mesti jawab. Okay. Sama ada kita nak buat atau kita dah sedia ada. Kalau nak buat, kita boleh buat terus dalam ni. Okay? Atau sedia ada, kita boleh add. Kita buat dulu yang add lah. Okay? Yang add saya. Dalam folder saya tu juga, saya dah sediakan beberapa contoh. Okay, dalam my drive, dalam GC Shikin, kita cuba ambil ujian kelas. Okay, maknanya saya dah buat dah. Saya dah reka dah sebelum ni. Saya hanya save dalam satu folder. Okay, so yang tak nak ni, kita boleh tutup. Kita boleh buang. Okay, so topik ni quiz bomb. Tapi topik ni tadi, rupanya kita nak tanya tentang topik satu. Kita createkan untuk topik satu. Okay, nak assign sebab tadi. So kita boleh plan untuk 1 tahun punya kita punya, 1 tahun, 1 semester kita punya ni. Okay, kita boleh assign juga. Kita letak on schedule hari Jumaat petang. Sebab lepas dia hantar assignment, kita kena wajib jawab. Lepas dah hantar assignment, baru kita buka. Kita katakan, tak apa, kita beritahu budak tak apa. Pelajar macam tu. Okay, tadi saya dah tertinggal. Kita nak set markah quiz ni berapa. Okay, tak apa. Kita boleh pergi edit. Okay, kat sini pun ada markah. Okay, kalau ikut soalan saya tadi, setiap subtopik tu ada 5. Jadi 5 dan 4 ada 20 lah. So, saya pun kata nak buat 20 markah. Okay, so schedule. Automatic save tak ada masalah. Okay, due date. Tadi kita dah nak publish kan. So kita due date kita hantar 19 malam lah. Jadi pukul 4.30 mungkin 6.30. Kita schedulekan lah. Okay, so kita ada quiz, kita ada tugasan. Semua ni belum dipublishkan sebab kita ada masa kan, kita stream. Okay, dekat stream pun tak nampak. Okay,
Ni setakat ni tu kita kongsi macam mana kita nak buat quiz, macam mana kita buat tugasan, macam mana kita nak target group, target student. Okay. Ataupun kita nak edit tadi, quiz ni tak payah semua jawab lah, siapa yang tak hadir je jawab. Okay, kita ada student tadi kan, kalau student dah aktif kita boleh pilih je lah student mana. Okay. Okay. So sampai sini dulu, kalau ada ni nanti kita sambung lagi. Saya akan bagi tahu secara live lah.